apakah maksud ilmu fardu ain, fardu kifayah? Sehingga ada orang kata kita kena belajar ilmu fardu ain, jangan belajar ilmu tadabbur Quran ini. Sebab orang awam ni kena belajar ilmu fardu ain saja. Baiklah para pelajar sekalian muslimin dan muslimat. Ilmu tu terbagi dua. Satu dia panggil ilmu fardu ain, satu lagi dia panggil ilmu fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah, kan? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam kitab dia Al-Majmu', fardu ain, fardul ain ni apa dia tuan-tuan? Ana bimbang sekarang ni, zaman kita ni orang salah faham kepada fardu ain. Sebab bila tanya ilmu fardu ain, ilmu apa tu? Dia kata ilmu fardu ain ni ilmu budak-budak. Sebab mak ke ayah ke sibuk petang-petang, anak-anak nak pinjam handphone. Sebab apa? Ada kelas fardu ain zaman PKP ni. Waktu zaman tak PKP dulu, ilmu fardu ain ni kita sibuk petang-petang. Mana tahu hantar anak fardu ain sekolah. Jadi seolah-olah ilmu fardu ain ni macam ilmu budak-budak. La ya Syekh. Ilmu fardu ain ni ilmu, dengar ni, Imam Nawawi kata apa? Fardul ain huwa ilmu yang wajib dipelajari oleh mukallaf. Seorang yang mukallaf, seorang yang akalnya baik, yang sudah cerdik, ma la yata'addal wajib, perkara yang dia tak boleh menunaikan benda wajib, benda fardu, kecuali dia kena belajar. Barulah dia, itu dipanggil ilmu fardu ain. Fardu ain ni iaitu ilmu yang setiap orang wajib belajar. Tulis mula. Ilmu fardu ain maknanya ilmu yang setiap orang wajib belajar. Itu dia panggil ilmu fardu ain. Kita kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kita kena belajar sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah. Nak kenal Rasul, kita kena kenal nama Nabi, sifat Nabi, jawatan Nabi, tugas Nabi. Kita nak solat, kita wajib kena belajar ilmu tentang wudu, mengenali perkara yang bersih, perkara najis, belajar rukun solat. Bila kita ada duit, kita kena belajar tentang zakat. Mari Ramadan, kita kena belajar tentang puasa. Itu kata Imam Nawawi, maknanya ilmu fardu ain ni ilmu setiap orang kena belajar. Satu lagi ilmu dia panggil ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni ilmu yang kalau sebahagian belajar, yang lain gugur. Itu dia panggil ilmu fardu kifayah. Contohnya, kita kena belajar tentang solat, kan? Solat ni cukup dah kita belajar untuk kita nak amal. Kita tahu solat ni kena ada wudu, kena ngadap kiblat, kena pakaian tutup aurat, rukun solatnya takbir, niat, qiyam, baca Fatihah. Habis kita nak faham tentang khilaf ulama yang besar-besar tu. Itu panggil ilmu fardu kifayah. Kalau dalam qaryah kita ni sudah ada dah. Kita ada pejabat agama, tuan qadi ada. Kita ada pejabat mufti negeri ada. Kita ada ustaz kita pendakwah yang mengaji. Kita panggil gugurlah ilmu fardu kifayah. Sebab fardu kifayah ni kalau dalam satu kampung, satu daerah ada seorang yang pandai, lepas. Ada masyarakat, ada masalah, kita rujuk pada dia. Fardu ain, maknanya setiap orang kena buat. Solat wajib, setiap orang kena buat. Fardu kifayah, contohnya ada orang mati. Siapa dia nak urus mayat ni? Orang kata, Pak Imam urus. Pak Imam pun urus. Mandikan mayat ke apa. Cukup lah tu. Solat. Itu dipanggil fardu kifayah. Siapa dia buat, sebahagian yang buat. Mana orang lain gugurlah dosa dia. Baik. Dalam ilmu fardu ain, kita kena belajar mengenali Allah Azza wa Jalla. Nak kenal Allah, cara yang paling tinggi darjat nak kenal Allah, iaitulah dengan kita belajar kitab Allah. Kita memahami Al-Quran.
Dan ilmu tadabbur kita ni, tuan-tuan kena ingat, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kan ayat-ayat tentang kewajipan tadabbur. Dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran. Adakah kamu tidak tadabbur Quran? Kalau Quran ini mari daripada lain daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan maklumat yang cukup banyak. Kita belajar. Tuan-tuan belajar ilmu tadabbur daripada awal kita belajar sampai hari ini. Kita dah sebut Al-Quran tak ada maklumat yang bercanggah. Dalam surah ni Allah tafsir ayat ni, dalam sini tafsir ayat ni, cerita yang sama Nabi Musa, tapi pak ni cerita lain. Tuan-tuan akan rasa betapa indahnya hidup bersama Quran. Sebab itulah bagi kita, orang yang hidup bersama dengan Quran, dia tafsir mengikut tafsiran kepahaman Ahlus Sunnah, ulama salafus salih, orang ni tidak akan lari daripada landasan yang benar. Jangan bimbanglah tuan-tuan, teruskanlah belajar ilmu tadabbur Quran. Dia termasuk juga dalam ilmu fardu ain. Kita nak kenal Quran, Allah Ta'ala turun Quran kepada kita, menjadi kitab hidayah, kitab pedoman. Kenapa kita takut nak belajar Quran? Inilah masalah. Orang panggil fobia tak kena tempat. Islam fobia, tadabbur fobia pula. Ada isu baru sekarang dipanggil tadabbur fobia. Takut nak tadabbur Quran, konon-konon tadabbur Quran boleh bawa orang sesat. Memang sesat kalau tadabbur dengan otak kita mata-mata. Tapi kalau kita tadabbur dengan ilmu yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana kita nak kata sesat? Allahu Akbar. Itulah dia. Kita bimbang. Mudah-mudah nak sesat ni. Sedangkan kita Allah Ta'ala kita hidayah. Hati-hati tuan-tuan, jangan masuk dalam perangkap kumpulan-kumpulan yang tak mahu kepada Quran, dia mahu kepada, mereka lebih percaya kepada mimpi-mimpi yang tok ayah dia mimpi lebih hebat daripada kita duk baca tafsir Quran yang mari daripada Nabi, yang mari daripada para ulama salafus salih, mari daripada ulama-ulama tafsir yang muktabar. Jadi ada pula orang kata kita kena tafsir semula Quran. Saya kata bukan tafsir semula Quran. Quran sudah ditafsir oleh para ulama besar, cuma kita hanya tugas kita memasukkan elemen-elemen, contoh-contoh yang ada di zaman kita yang tak ada pada zaman Ibnu Katsir. Itu je kerja kita hari ini. Baiklah para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita, mengaji ilmu tadabbur Quran ini satu amalan yang sangat mulia. Dia tidak akan menyeleweng kecuali guru itu menyeleweng. Duk tafsir secara batini, secara batiniah dia panggil. Ini sangat-sangat berbahaya.